Untuk episod kali ini, aku nak bawa korang ke sebuah negeri yang banyak meninggalkan kesan sejarah. Selamat datang ke Melaka Bandaraya Bersejarah. Baiklah, ini adalah destinasi aku yang pertama, iaitu Kota Formosa. Dan ianya sebenarnya kubu tentera Portugis, dan ia dibina dengan menggunakan kira-kira 400 orang hamba kepunyaan Raja Melaka dahulu. Raja Melaka yang dahulu tau, bukan yang sekarang ni yang mengaku Raja Melaka. Dah arwah dah pun. Dan kalau korang rajin nak naik sampai ke atas, jom ikut aku, kita naik sampai ke puncak. Kita akan jumpa satu gereja lama, iaitu Gereja Saint Paul, atau dahulunya ia digelar sebagai Gereja Portugis, dan kemudian ditukar pula kepada Gereja Belanda. Akhir kata, gereja lah ada kat atas tu. Boleh tahan penat juga naik hantar ni. Ya Allah, budak besar ni dah pandai cari duit. Baik, inilah dia gereja yang aku katakan tadi tu. Bukit ni asalnya adalah tempat istana Raja Melaka, tapi bila Melaka dijajah Portugis, mereka gantikan istana dengan gereja ni. Dan kita boleh tengok batu-batu yang dibina di setiap kubu mereka ni, sebenarnya mereka menggunakan daripada sepihan-sepihan runtuhan-runtuhan masjid yang ada di sekitar Melaka. Gereja ke atas bukit ni adalah penting bagi mereka sebab ia adalah markas di mana penyebaran Kristian itu bukan sahaja ke Asia Tenggara tetapi terus ke Jepun dan China. Yang ada dekat tepi dinding ni sebenarnya bukan batu bersurat tau. Ini adalah batu nisan orang dulu-dulu. Dan batu-batu nisan ni sebenarnya dijumpai di merata-rata kawasan bukit ni. Cuma dia dikumpulkan satu persatu macam korang tengok sekarang ni. Baik, yang berpagar ni pula adalah religi mereka. Tapi satu je aku nak pesan, jangan kau tengok dalam tu ada apa. Tempat ni kalau nak ikutkan dari segi pemandangan ni memang nampak lawa cantik tempat ni. Tapi masalahnya disebabkan dia dinamakan sebagai gereja, rasa aku turun je lah. Elok jalan-jalan terjumpa pula barang klasik ni. Sejarah ni, kereta yang digunakan Tunku Abdul Rahman. Rare barang ni. Tapi bila tengok balik macam diorang dah buat balik lah kereta ni. Elok je cushion kereta ni. Alai, tak rare lah. Ini care. Jika patah sayap Raja Wali, bertongkat jua kada kemari. Adakah kamu gerangan, wahai Bang Tuah? Kenapa kamu mendiamkan diri sahaja? Tak gitu dia. Baiklah, kali ni seperti kebiasaan dalam video-video aku sebelum ni, aku mesti akan melawat setiap istana negeri yang ada. Tapi istana ni berlainan sikit sebab ia bukan lagi istana yang asli semasa Kesultanan Melayu Melaka dulu. Tapi okey lah sebab dia terdapat banyak barang-barang lama dan dia bina situasi yang terdapat sama seperti bayangan sebenar istana Melaka itu. Bila tengok kedudukan katil ni, kadang-kadang buat aku terfikir, betul ke gambaran sebenar yang berlaku di zaman Kesultanan Melayu Melaka ni? Zaman Melaka dulu dah ada dah kursi urut jintel. Di sini terdapat pelbagai busana tradisi di setiap negeri yang dipamerkan di istana ini. Ramai juga lah orang datang kat sini. Ada lebih kurang 1,300 artifak peninggalan Sultan Melaka. Dan salah satunya seperti ni, tengkolok. Dan kita boleh tengok lagi keris peninggalan Kesultanan Melayu Melaka dulu. Sebenarnya tak banyak yang ada. Yang ada ni semua hanyalah replika sahaja. Terdapat juga situasi di mana satu kisah pertempuran di antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Tapi aku rasa Ramli saja yang buat cerita pertempuran mereka berdua ni. Takkan Melayu hilang di dunia, tapi Tuah hilang entah ke mana. Melaka sebuah bandaraya yang bersejarah. So kali ni kita jalan-jalan belajar tentang sejarah Melaka. Dan sekarang kita berada
dekat Museum Kapal Samudra. Baiklah, kapal ni banyak ikut ekspedisi berjelajah, termasuklah digunakan sewaktu mereka mengembara ke India bersama 22 kapal yang lain. Bukan sahaja diorang gunakan sebagai kapal perang, tapi ia juga sebagai pengangkut hasil rampasan. Dan di bawah kemudi General yang bernama Alfonso de Albuquerque bagi kaki je sekali, kapal ini bertanggungjawab menakluk Goa di India serta menakluk kerajaan Melayu Melaka dulu. Museum ni kan, diorang buat sebiji macam kapal Portugis, iaitu nama dia Flor de Lama. Kapal ni sebenarnya mereka gunakan semasa mereka menyerang Melaka. Dan di dalam kapal ni sebenarnya mempunyai banyak harta rampasan, dan kebanyakannya dimiliki oleh Sultan Melaka dulu. Dan sampai sekarang kapal ni masih belum ditemui dan dikatakan karam semasa Pak Iran dia berlayar balik ke Melaka. Dan dia karam dengan ratusan harta rampasan yang bernilai berpuluh bilion. Tapi pelik kan, sampai sekarang tak jumpa. Tapi kenapa orang cari harta karun dekat bandar? Lebih baik kau cari dekat kapal ni tenggelam. Baik, berhampiran dengan kapal Samudra Flor de Lama. Kau boleh pergi ke depan kat sini sikit. Kat sini ada medan Samudra. Kat sini yang korang boleh bawa cenderahati untuk family korang. Sini macam-macam barang ada, daripada makanan ringan hinggalah cenderahati. Tapi aku tetap nak cari gula Melaka yang terdapat di Melaka. Ini segala jenis keripik ada ni. Pilih je lah beli. Inilah peluang yang ada untuk orang mulakan balik perniagaan setelah lama tutup akibat pandemik ni. Kalau bukan kita lah yang support merancakkan gelombang pelancongan ni, siapa lagi yang nak membantu mereka? Dekat Melaka ni, sini adalah one of the famous coklat yang ada dekat Melaka ni. Dia dekat je, dekat dengan Bandar Hilir ni, dekat dengan bangunan merah ni. So, korang boleh datang dekat Melaka Chocolate House. Satu RM7.90. Beli 3 RM23. Ni memang favourite coklat aku. Banyak pula jual kat sini. Macam-macam kau boleh tengok dekat Chocolate House Melaka. Setelah seharian aku berjalan dekat Kota Melaka ni, tibalah masa untuk aku nak berehat pula. Saya nak berehat di bilik saya. Hotel yang aku pilih kali ni betul-betul dekat tengah-tengah bandar Melaka ni. Buka je tingkap, nampak terus keindahan kesibukan Kota Melaka ni di waktu malam. Kampung Mountain babe dekat bawah ni. Selesai saja sarapan, aku teruskan perjalanan aku ke Kampung Mountain. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain.
Kalau korang naik river cruise, memang korang akan jumpa dan diorang akan bawa pusing di sekitar Kampung Mountain ni. Di sini lah di mana seni banner Melayu tu dikekalkan. echoing their joyous strain. Aku berada di salah satu rumah yang boleh dikatakan dalam banyak-banyak rumah ini yang banyak mengekalkan keaslian Kemalayuan di dalam rumah dia. Seni banner dia cantik. Rugi kalau benda ni kalau tak dikekalkan. Aku memang suka suasana kampung ni. Padahal aku sendiri memang tak ada kampung tu. Sedih. Okey, ni adalah salah satu lagi rumah, iaitu Villa Sentosa. Nak ikutkan rumah ni dia buat museum kecil oleh pemilik dia dan masuk percuma, tapi malangnya hari ni tutup lah. Antara banyak-banyak kita boleh nampak dua yang rumah kampung dekat Kampung Mountain ni yang menyelah. Salah satu rumah yang tadi dan ini lagi satu rumah. Tapi apa-apa pun korang kena datang malam. Malam memang lawa kawasan Kampung Mountain ni. Mana satu kamu Bang Tuah? Tadi aku singgah di Istana Melaka dan sekarang aku berada di perkampungan Hang Tuah. Kalau tak jumpa juga Tuah tak tahulah. Baik, museum ni dia buat sebiji macam Istana Negeri Melaka yang tadi kita pergi. Dan ini baru je di banner dia buat semula dan baru juga dibuka masa aku datang ni. Dekat dalam ni banyak dipamerkan berkenaan dengan senjata-senjata yang digunakan pada zaman dahulu. Orang Melayu ni kaya dengan pahlawan-pahlawan. Ada yang benar dan ada yang dongeng. Dan Hang Tuah antara pahlawan Melayu yang sampai sekarang diperdebatkan kesahihannya. Apapun dia dikatakan berasal daripada Melaka dan kampungnya di Kampung Duyung yang dikatakan sudah wujud lebih 600 tahun lagi. James Bond pun tiru Hang Tuah ke? Ini bukan James Bond ni, ini Cik Embon ni. Dan dekat dalam ni korang boleh tahu sedikit sebanyak tentang kisah Laksamana Hang Tuah, termasuklah sahabat-sahabat mereka yang lain. Kalau korang nak tahu cerita tentang sejarah Hang Tuah, korang boleh tengok dekat link video aku yang sebelum ni. Klik link dekat atas ni. Kalau korang nak pergi ke Perigi Hang Tuah, ia dekat je dengan perkampungan ni juga. Belakang daripada perkampungan ni. Kata orang Perigi ni digali Hang Tuah semasa dia dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sultan Melaka. Perigi ni dianggap setengah orang sebagai keramat dan dikatakan tidak pernah kering airnya walaupun Melaka dilanda kemarau. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Perigi ni tidak ada kena-mengena langsung dengan Tuah, yang mana satu wallahualam. Sebenarnya mana-mana korang pergi mesti akan ada satu tempat yang diorang buat street art yang kebanyakannya adalah orang-orang tempatan kita yang buat. Inilah time korang nak bergambar pula Street art ini dekat je dengan tebing sungai ni dan berdekatan dengan Hard Rock Melaka. Bangunan dengan mural orang hutan besar ni memang kau nampak jelas lah kalau kau berjalan dekat sekitar Jongko Walk ni. Tapi tak ramai yang tahu ianya sebenarnya sebuah galeri seni seorang pelukis ternama tempatan. Baiklah, terima kasih kepada korang yang dah menonton daripada awal sehingga habis dan support video aku. Terima kasih banyak-banyak dan sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang di tempat-tempat yang lain pula. Okay, terima kasih. Thank you. Tata. Bye-bye.